Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusan, dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Dan buat sahabatku yang sedang mengalami sakit, semoga Allah cepat sembuhkan, amin, Allahumma amin. Oke sahabat, pada kali ini saya mau melanjutkan semalam dia punya sampai ini. Saya nak buat episode yang ketiga, yaitu yang bertajuk Abdul Muttalib melaksanakan nazar menyembelih salah seorang anaknya, yang dipetik daripada biografi Muhammad bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Muttalib melaksanakan nazar menyembelih salah seorang anaknya. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan. Antara anak-anak lelakinya adalah Abbas dan Hamzah. Mereka adalah orang yang masuk Islam di kalangan anak-anak Abdul Muttalib. Kemudian Abu Talib, nama sebenarnya Abdul Manaf. Abu Lahab, nama sebenarnya Abdul Uzza. Mereka berdua ini sempat bertemu dengan Islam, tapi tidak masuk Islam. Yang mati sebelum zaman Islam adalah Abdullah, ayah kepada Muhammad. Hijin, Dirat, Muqaddam, Zubair, dan Haris. Anak-anak perempuannya pula adalah Sofia, Ummu Hakim, Atikah, Umaymah, Arwa, dan Barrah. Semasa menggali Zam-Zam, orang Quraisy menghalang Abdul Muttalib daripada menggalinya. Hanya anaknya Haris yang mempertahankannya. Selepas Quraisy mengakui Zam-Zam kepunyaannya, dia bernazar kalau Tuhan mengurniakan 10 orang anak lelaki kepadanya, dia akan korbankan salah seorang daripada mereka. Tuhan mengabulkan doanya. Dia mendapat 10 orang anak lelaki. Yang ke-10 adalah Abdullah, ayah Muhammad. Apabila Abdullah sudah dewasa, dialah anak yang paling disayangi. Apabila Abdul Muttalib tawaf di Ka'bah, di belakangnya diikuti oleh 10 orang anak lelakinya yang gagah-gagah. Dia bersyukur kepada Tuhan, dan sampailah masanya untuk dia menunaikan nazarnya. Abdul Muttalib pergi berjumpa kahin, yaitu seorang pendeta Ka'bah, meminta membuat undi kepada anak-anaknya siapa yang bakal menjadi korban. Dalam hati Abdul Muttalib, dia berharap tidak terkena pada Abdullah, tetapi undi terkena kepada Abdullah. Walaupun dengan hati yang berat dan hibah, Abdul Muttalib nekat melaksanakan nazarnya. Orang sepertinya tidak mungkin mungkir dengan nazarnya. Akhirnya Abdullah dibawa dekat dengan Ishaq untuk disembelih di situ. Apabila Quraisy nampak hal itu, mereka menahannya, tetapi Abdul Muttalib tetap berkeras dan menyebabkan berlaku kekecohan.
Dalam kekecewaan itu berlaku tolak menolak antara Abdul Muttalib dan Quraisy dan menyebabkan kepada Abdullah terluka. Quraisy memuji Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, engkau ketua Mekah. Kalau engkau sembelih juga anak engkau, hal ini nanti akan menjadi ikutan, menjadi tradisi kepada Arab siapa seorang daripadanya. Ini hal yang berat dan menghilangkan kebahagiaan. Kalau masing-masing menyembelih anak lelaki sendiri, di mana kebahagiaan lagi? Tolong jangan buat wahai Abdul Muttalib, nanti ia menjadi ikutan." Kang Umar, terima kasih sudah paskat. Semoga Anda dan keluarga tetap diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusan, sahabat. Dan buat teman-temanku yang lain, semoga berkah barokah semuanya, amin. Tetapi Abdul Muttalib sudah bernazar dan dia mesti menunaikan nazarnya. Akhirnya dia merujuk kepada pendeta suku Sa'ad. Pendeta ini bertanya berapa ganti rugi kepada orang yang dibunuh bagi seorang lelaki yang merdeka. Pada Quraisy mereka berkata 10 ekor unta betina. Pendeta berkata, kalau begitu buat undian antara Abdullah dan 10 ekor unta. Kalau undian kena pada Abdullah, tambah lagi 10 ekor unta, sampailah undian kena pada unta. Apabila dibuat undian terkena pada Abdullah, ditambah 10 ekor unta lagi, undi lagi, kena lagi pada Abdullah, ditambah unta lagi, begitulah sampai 100 ekor unta. Baru undi kena pada unta. Pada masa itu Abdul Muttalib meminta diulang lagi. Lagi undian bagi memastikan memang undian kena pada unta. 3 kali diulang undian memang ia kena pada unta. Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor unta sebagai ganti kepada anak kesayangannya, Abdullah, ayah Muhammad. Oleh itu Muhammad ada menyebut, "Aku ini anak kepada 2 orang yang hendak disembelih. Yang pertama Ismail dan yang kedua Abdullah, ayah beliau. Oleh kerana pada kedua-duanya ini akan berlaku jadwal Allah, maka Allah selamatkan kedua-duanya daripada disembelih." Keturunan Muhammad bin Abdullah amat mulia. Muhammad daripada bangsa Arab, yaitu bangsa yang menegakkan Islam dan berbahasa dengan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Muhammad datang daripada kabilah yang paling mulia dalam bangsa Arab. Imam Tirmizi ada melaporkan sebuah hadis. Pernah Muhammad bin Abdullah naik ke atas mimbar dan bertanya, "Siapakah aku?" Sahabat-sahabatnya berkata, "Kamu pesuruh Allah. Ke atas kamu kesejahteraan." Muhammad berkata, "Aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah menjadikan makhluknya dan menjadikan mereka 2 kumpulan, dan Allah jadikan aku daripada kumpulan yang terbaik. Kemudian Allah menjadikan mereka sebagai kabilah. Kemudian Allah melahirkan aku daripada kabilah yang paling baik. Kemudian Allah menjadikan mereka rumah-rumah, dan Allah menjadikan aku dari rumah yang paling baik dan manusia yang baik." Kelahiran Muhammad bin Abdullah. Apabila tiba saat Abdullah mau dikahwinkan, Abdul Muttalib mengahwinkan Abdullah dengan Siti Aminah
binti Wahab, yang juga daripada keturunan suku Abdul Manaf. Keturunan ayah dan ibu Muhammad adalah daripada Qusay bin Kilab. Kesemua mereka daripada keturunan Ismail. Daripada sudut keturunan pun Muhammad bin Abdullah adalah orang paling mulia dan paling bangsawan. Keluarga Siti Aminah tinggal di Yasrib atau Madinah. Abdul Muttalib membawa anaknya Abdullah ke Yasrib dan dikawinkan di sana dengan Siti Aminah. Selepas itu mereka pulang ke Mekah. Semasa Siti Aminah mengandung, ayah Muhammad meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan lagi. Sebelum Aminah melahirkan Muhammad, dia bermimpi melihat dirinya melahirkan seorang anak lelaki yang lahir bersama satu cahaya yang memenuhi bumi. Siti Aminah juga melihat dirinya berdoa kepada Tuhan, "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Esa supaya diselamatkan anak ini daripada semua orang yang dengki." Kelahiran ini adalah pada hari Isnin, Rabiul Awal tahun gajah, atau mengikut ahli sejarah 50 hari selepas peristiwa Tentera Gajah. Banyak perkara yang pelik berlaku semasa kelahiran Muhammad. Hasan bin Thabit, penyair Muhammad, menceritakan salah satu daripada tanda itu. Katanya, semasa Muhammad lahir, dia berada di Madinah dan umurnya pada masa itu 7 tahun. Pada hari itu aku berada dalam majelis orang-orang Yahudi Madinah. Seorang ulama Yahudi memanjat ke atas bumbung rumahnya sambil menjerit kepada semua orang, "Bintang Ahmad muncul di langit." Bintang ini hanya muncul apabila Muhammad dilahirkan. Hasan menyaksikan sendiri peristiwa itu. Siti Aminah ibu Muhammad bin Abdullah pernah memberitahu, semasa dia mengandungkan Muhammad, dia tidak merasa penat ataupun sakit. Menurut sejarah lagi, Muhammad dilahirkan dalam keadaan sujud dan sudah berkhatam. Apabila berita kelahiran ini sampai kepada Abdul Muttalib, beliau terlalu gembira. Apabila dia mendengar cerita-cerita tadi, dia bertambah gembira. Pada masa itu Abdul Muttalib sudah menyebut anak ini akan mempunyai masa depan yang besar. Oleh karena terlalu gembira, Abdul Muttalib terus membawa Muhammad ke dalam Ka'bah sambil bersyukur kepada Tuhan. Nama Muhammad diberikan oleh Abdul Muttalib. Pada suatu masa Abdul Muttalib pernah mengembara ke negeri Syam dengan 3 orang sahabatnya. Mereka bertemu dengan ulama Yahudi di Syam. Rahib ini bercerita kepada mereka akan lahir seorang nabi di Mekah yang bernama Muhammad. Selepas itu apabila pulang, keempat-empat mereka berazam menamakan anak mereka Muhammad. Dari sinilah Abdul Muttalib menamakan cucu lelaki daripada anak kesayangannya itu dengan nama Muhammad. Sebelum itu orang-orang Arab tidak ada yang bernama Muhammad. Antara perkara pelik yang berlaku semasa kelahiran Muhammad juga adalah bergegarnya Iwan Kisra, yaitu istana Raja Parsi. Kerajaan yang paling besar pada masa itu. Gegaran itu menyebabkan 14 anjung istana runtuh dan api yang sudah disembah oleh Majusi sejak beribu-ribu tahun, yang tidak pernah padam sebelum ini terpadam.
Gegaran itu juga menyebabkan tasik yang bernama tasik sawah yang berdekatan dengan istana Raja Farsi itu tertimbus. Apabila Kisra, yaitu Raja Farsi, melihat kejadian-kejadian pelik ini, dia menjadi sangat takut, lalu memanggil ahli-ahli nujum dan pendeta-pendetanya yang dapat berhubung dengan jin. Jin-jin sebelum kelahiran Muhammad boleh naik ke langit dan mendengar berita di langit apa yang akan berlaku di dunia. Mereka lah yang memberitahu berita-berita ini kepada pendeta-pendeta dan ahli-ahli nujum. Dari sinilah para pendeta dan ahli nujum membuat ramalan. Allah berkata dalam surah Al-Jin ayat 9 yang bermaksud, kami para jin sebelum ini mempunyai tempat untuk mendengar berita di langit. Barang siapa yang mencuri mendengar lagi sekarang akan dipanah. Ada antara pendeta ini yang menyebutkan pada Kisra peristiwa ini berlaku karena kelahiran seorang nabi. Kisra bertanya, maksud 14 anjung istana Kisra yang runtuh? Mereka berkata, kerajaan Farsi akan diperintahkan oleh 14 orang Kisra lagi, dan selepas itu kerajaan Farsi akan jatuh. Kisra berkata, 14 orang Kisra lagi memaparkan tempoh yang panjang, masih lama lagi, tidak perlulah dirisaukan. Selepas kematian Kisra ini, anak-anaknya berebut kuasa. Dalam masa 4 tahun siap saja 10 orang Kisra memerintah Farsi. Semua ini pertanda kejatuhan kerajaan yang paling besar pada masa itu, yaitu kerajaan Farsi. Inilah antara berita gembira yang berlaku sebelum kelahiran Muhammad. Muhammad bin Abdullah menjadi anak susu Halimah Sa'diyah. Muhammad bin Abdullah pernah menyusu daripada Suwaibah, yaitu seorang hamba yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Daripada sudut ini, Hamzah adalah saudara susu Muhammad. Selepas itu Muhammad dihantar kepada suku Sa'ad karena sudah menjadi tradisi orang Arab Quraisy. Anak-anak kecil mereka tidak dibesarkan di Mekah. Antara sebabnya adalah supaya anak-anak mereka dapat menguasai bahasa Arab yang tulen, biasa dengan kesusahan, tahan lasa, dan hidup dalam udara padang pasir yang sehat. Semua ini susah didapati di Mekah, kerana Mekah sering didatangi oleh pelbagai manusia yang membawa bahasa dan cara masing-masing. Bahkan ada pula yang membawa penyakit. Oleh itu sudah menjadi tradisi mereka menghantar anak-anak mereka menyusu dengan suku-suku Badui di luar Mekah. Orang-orang Badui pula menjadikan hal ini sumber bagi mereka mendapatkan mata pencarian. Walaupun begitu, mereka tidak pula menetapkan upah. Mereka hanya menerima sagu hati selepas menetapkan upah. Mereka hanya menerima sagu hati selepas selesai tempoh. Bagi mereka, perempuan yang menetapkan upah daripada susunya dianggap perkara yang memalukan. Pada waktu itu ibu-ibu susu daripada suku Sa'ad datang ke Mekah. Antara mereka adalah Halimah Sa'diyah dan suaminya Haris. Bagi mencari anak-anak susu, Halimah dan keluarganya pada masa itu sangat miskin. Mereka mempunyai seorang anak yang masih menyusu. Mereka mau mencari seorang anak daripada Quraisy untuk menyusu bersama dengan anak mereka. Oleh kerana terlalu miskin dan kurang makan, Halimah hampir kehilangan susu. Oleh kerana juga mata pencarian mereka, Halimah terpaksa datang bersama-sama ibu-ibu susu yang lain. Semasa datang, Halimah menaiki keledai yang sudah tidak larat.
hendak berjalan, selalu saja melambatkan rombongan yang lain. Apabila tiba di Mekah, masing-masing mencari anak susu. Ibu Muhammad, Siti Aminah, menawarkan kepada Halimah anaknya Muhammad. Apabila Halimah mengetahui dia seorang anak yatim, Halimah pada mulanya menolak. Ibu-ibu yang lain juga tidak mau. Halimah tidak mendapat anak susu sehinggalah tiba masa rombongan berangkat. Oleh itu Halimah meminta izin daripada suaminya mengambil Muhammad sebagai anak susunya. Akhirnya suaminya setuju dan mereka datang mengambil Muhammad daripada saat Siti Aminah. Demi keberkatan mula berlaku dalam hidup keluarga Halimah yang miskin. Keberkatan yang pertama, keldainya yang tidak larat hendak berjalan pada waktu datang dulu, kini menjadi keldai yang paling pantas dan sentiasa berada di hadapan rombongan. Semua rombongan terkejut melihat keldai Halimatus Sa'diyah. Keberkatan kedua, susu Halimah yang hampir kering tadi menjadi semakin banyak, cukup untuk anaknya dan cukup untuk Muhammad. Sampai kenyang. Apabila sampai ke suku Ahad, saat unta ternakan Halimah yang sudah tua menjadi sehat dan menghasilkan susu pula. Kambing-kambing Halimah pun menjadi sehat dan gemuk serta membiak dengan cepat. Kehidupan Halimah menjadi semakin baik. Apabila Muhammad bin Abdullah berumur 2 tahun, Halimah mendapati proses pembesaran Muhammad tidak seperti kanak-kanak lain. Semasa berumur 2 tahun, kematangannya seperti kanak-kanak yang berumur 6 tahun. Semasa berumur 2 tahun lagi Muhammad sudah fasih bercakap. Selepas 2 tahun sampailah masanya Halimah menyerahkan Muhammad kembali kepada ibu kandungnya, Siti Aminah. Begitulah adat yang biasa berlaku dalam masyarakat pada masa itu. Siti Aminah juga sudah rindu kepada anaknya. Halimah meminta daripada Siti Aminah bagi membawa balik Muhammad kepada suku Sa'ad. Akhirnya Siti Aminah bersetuju Muhammad dibawa pulang semula ke suku Sa'ad. Beberapa bulan selepas itu, semasa Muhammad sedang bermain-main dengan anak-anaknya yang lain, datang 2 malaikat mengambil Muhammad, dibaringkan dan dibelah dadanya. Kemudian dikeluarkan hatinya dan dibasuh dengan air Zam-Zam, lalu dibuang tempat syaitan daripada hatinya. Kemudian hati Muhammad dipenuhkan dengan kebijaksanaan. Saudara susunya yang ketakutan melihat hal itu melaporkan hal itu kepada Halimah. Dia bergejar ke tempat Muhammad bermain dan mendapati Muhammad berada dalam ketakutan dan kesan pembedahan masih jelas kelihatan di dada beliau. Anas bin Malik yang melaporkan hadis ini berkata, aku pernah melihat kesan jahitan di dada Muhammad. Halimah takut berlaku perkara yang tidak baik kepada beliau selepas kejadian itu. Dia memulangkan semula Muhammad kepada Siti Aminah. Halimah takut kalau Muhammad bin Abdullah diganggu oleh jin. Siti Aminah merasa pelik. Baru saja Halimah beria-ia memujuknya membawa Muhammad pulang ke suku Sa'ad. Sekarang Halimah datang menyerahkan Muhammad semula. Tentu ada perkara yang berlaku. Selepas didesak oleh Siti Aminah, barulah Imam menceritakan apa yang berlaku kepada Muhammad. Siti Aminah bertanya mereka, adakah kamu takut Muhammad diganggu oleh jin? Siti Aminah memberitahu kepada mereka, jangan takut, tidak akan berlaku sesuatu yang tidak baik kepada Muhammad. Semasa hampir melahirkan Muhammad, aku bermimpi ada orang datang menyuruh aku berdoa
aku berlindung dengan Allah yang Esa ke atas anak ini daripada kejahatan semua orang yang hasad dengki. Siti Aminah berkata, aku yakin tidak akan berlaku perkara buruk padanya. Dengan itu Siti Aminah menyuruh Halimah membawa semula Muhammad pulang bersama mereka kepada suku Sa'ad. Oke sahabat, episode yang ketiga ini cukup di sini dulu. Nanti saya sambung lagi untuk episode yang selanjutnya, yaitu episode yang keempat. Oke sahabat semua, inilah yang dipetik dari biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi. Untuk semua yang sudah hadir, yang sudah support, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.